Dalam Sustainable Development Goals yang ke-11, yaitu masyarakat dan bandar yang mampan, menyasarkan untuk memberi akses sistem pengangkutan yang selamat, senang diakses dan juga mampan kepada negara. Sasaran ini juga untuk menaik taraf keselamatan jalan raya, mengembangkan aspek pengangkutan awam, terutamanya dengan mengambil kira kondisi kanak-kanak dan juga orang tua. Menurut artikel yang telah saya analisis, iaitu Mobility Management Enhancements in Smart Cities Using Software Defined Networks, artikel ini telah meneroka potensi Software Defined Networking iaitu SDN dalam meningkatkan mobility management di bandar pintar, terutamanya di Afrika. Mereka percaya bahawa SDN ini dapat mengoptimumkan jaringan pengangkutan, mengurangkan kesesakan, menurunkan pelepasan karbon dan juga meningkatkan akses kepada perkhidmatan penting. Namun begitu, terdapat juga cabaran kelestarian global seperti kesesakan lalu lintas, pencemaran udara dan juga kecekapan tenaga. Jadi apakah itu SDN? SDN ini merupakan pendekatan moden yang memisahkan fungsi kawalan atau pemindahan rangkaian. SDN ini akan membuatkan pengurusan kawalan perkhidmatan rangkaian dapat diprogramkan dengan lebih mudah dan juga secara automatik. Jadi bagaimanakah cara kita untuk mengimplementasikan SDN ini kepada Smart City di Bandar KK? Pertama sekali kita harus mengenal pastikan masalah utama, iaitu kesesakan lalu lintas di Bandar KK yang teruk, terutamanya di Menggata dan juga Sepanggar. Hal ini disebabkan oleh pembinaan lebuh raya Borneo dan juga sistem lampu isyarat yang tidak cekap. Jadi apakah peranan saya sebagai ahli sosiologi untuk menangani masalah ini? Pertama sekali, saya akan melakukan survei dan pemerhatian untuk memahami kebiasaan dan juga pergerakan masyarakat setiap hari di jalan raya, termasuk faktor masa, jalan yang selalu digunakan, jenis kenderaan dan juga kerumitan yang mereka hadapi setiap hari. Dengan maklumat yang saya dapati ini, saya dapat membantu ahli perancangan bandar dan juga jurutera untuk merangka sistem trafik yang lebih efektif, terutamanya di kawasan yang memerlukan teknologi SDN ini untuk diaplikasikan. Dengan harapan, teknologi ini dapat mengawal trafik yang perlahan dan juga kesesakan lalu lintas. Berdasarkan artikel jurnal yang telah saya analisis, iaitu Natural Cooling Solution for Thermally Conditioning Bus Stops as Urban Climate Shelters in Hot Areas, Experimental Proof of Concept. Artikel ini berkaitan dengan SDG 11, iaitu Sustainable Cities and Communities dalam skop penyediaan tempat perlindungan yang secukupnya kepada masyarakat. Dalam artikel ini, terdapat beberapa ciptaan desain dan juga pelaksanaan tempat perlindungan iklim untuk semua lapisan masyarakat. Seterusnya, artikel ini juga bertujuan untuk mengembangkan keselesaan masyarakat ataupun pengguna tempat perlindungan iklim, iaitu bus stop, di bandar yang mempunyai cuaca panas dan kering ataupun panas dan lembap. Kebelakangan ini, suhu persekitaran semakin meningkat dan telah menimbulkan kebimbangan orang ramai, di mana peningkatan suhu ini dapat menjejaskan kesihatan masyarakat, terutamanya warga emas. Peningkatan suhu yang saya maksudkan di sini ialah gelombang haba. Masyarakat telah disarankan untuk duduk dalam rumah sepanjang gelombang haba berterusan. Akan tetapi, tidak semua isi rumah dilengkapi dengan sistem penyujukan seperti penghawa dingin dan sistem pengudaraan yang selesa. Oleh itu, pentadbiran awam di beberapa negara telah mengambil tindakan untuk melindungi masyarakat mereka daripada suasana yang teruk, serta memberi keselamatan dan perlindungan kepada rakyat mereka. Pengkaji artikel ini telah membuat eksperimen di mana mereka telah mereka cipta bus stop yang menggunakan natural cooling techniques. Seperti di Paris Town Hall, mereka telah melaksanakan Smart City dengan membina satu tapak ataupun taman yang dipanggil Cool Oasis, di mana mereka menyediakan satu tempat yang sejuk dan juga selesa untuk masyarakat. Selain itu, di Spain, Barcelona, mereka telah mencipta satu tempat berteduh yang mempunyai water sprinkle.
Melihat kepada kawasan Kota Kinabalu yang mempunyai masalah gelombang haba yang membimbangkan, saya ingin menumpukan fokus kepada bus stop yang ada di dalam bandar ini. Melalui pengalaman saya sendiri, keadaan panas di bus stop bandaran, bus stop Likas Square dan bus stop di dalam UMS sendiri membuatkan saya dan pengguna lain dalam keadaan tidak selesa dan berpeluh. Kemudahan bus stop dalam aspek smart city ini perlulah disediakan dengan menggunakan bahan dan teknologi yang meminimalkan kesan negatif kepada kita punya persekitaran. Oleh itu, bus stop perlulah mempunyai fungsi teknologi hijau untuk suasana dan cuaca yang ekstrim. Terdapat beberapa peranan ahli sosiologi dalam mengubah Kota Kinabalu kepada bandar smart city. Yang pertama, ahli sosiologi hendaklah mereka cipta desain bus stop yang mempunyai fungsi natural cooling system dan mesra alam untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Seterusnya, peranan ahli sosiologi yang kedua, mereka perlu mengkaji impak pelaksanaan bus stop kepada masyarakat dan juga negara melalui survei dan juga pemerhatian. Dan yang terakhir ialah ahli sosiologi perlu memastikan bandar Kota Kinabalu ini mampu menuju ke arah smart city dengan sentiasa mendengar pendapat dan permintaan masyarakat tentang di manakah bus stop ini perlu dibina dan berapa bilangan bus stop ini perlu dibina. Sekian, terima kasih. Smart City melambangkan suatu pembangunan baru yang berteraskan kecanggihan dalam penggunaan teknologi dan ianya bertujuan untuk meningkatkan kualiti hidup penduduk melalui penggunaan teknologi. Berdasarkan artikel yang telah saya kaji, iaitu Sustainable and Community Center Development of Smart City and Village. Artikel ini telah memfokuskan kecanggihan teknologi kepada komuniti dan kemampanan dalam pembangunan bandar pintar, iaitu Smart City. Dan dalam artikel ini juga, ia telah memperkenalkan konsep pembangunan berpusatkan komuniti, iaitu CCD ataupun Community Center Development, dan ianya juga menekankan kepentingan melibatkan orang ramai dalam proses pembangunan. Ini dapat dilihat apabila proses pembangunan yang berlaku di Kota Kinabalu Sabah yang telah banyak membangun, di mana dari satu tempat itu menjadi pusat bandar. Dapat kita lihat seperti daerah Menggatal ataupun Sepanggar yang telah banyak membangunkan pembangunan dan yang memberikan kesan positif kepada penduduk sekitar. Jadi, proses pembangunan ini telah mengundang berbagai impak negatif, di mana kawasan yang hendak dibangunkan itu tujuan utama artikel ini adalah untuk mengalihkan perhatian daripada teknologi dan penyelesaian teknologi kepada komuniti dan kemampanan dalam pembangunan Smart City. Ini adalah untuk menggalakkan pendekatan pembangunan berpusatkan komuniti dan menekankan kepentingan melibatkan orang ramai dalam proses pembangunan. Apabila orang ramai melibatkan diri dalam proses pembangunan untuk bertindak secara langsung dalam membangunkan kawasan setempat. Impak aktiviti pembangunan yang berlaku di sekitar kawasan Sepanggar dan Menggatal yang telah mendirikan banyak pembangunan sehingga menyebabkan bentuk muka bumi berubah. Perubahan ini telah menyebabkan pergerakan transit air sungai Menggatal menjadi tidak terkawal sehingga kejadian banjir berlaku. Dalam menangani isu banjir, ahli sosiologi hendaklah membuat pemerhatian di kawasan Sungai Menggatal. Melalui pemerhatian,
Melalui pemerhatian yang telah dilakukan, ahli sosiologi dapat mengetahui punca banjir ini berlaku dan ahli sosiologi juga boleh bekerjasama dengan masyarakat setempat untuk menyelesaikan masalah ini supaya kejadian banjir ini tidak lagi berlaku. Salah satu cara yang dapat mengatasi masalah ini adalah memperbesarkan sistem pemparitan. Berdasarkan artikel jurnal yang telah saya analisis, yaitu Pedestrian Area Development and Smart City Concept in Green City, artikel ini sangat relevan dengan Sustainable Development Goals nomor 11, yaitu Sustainable Cities and Communities. Dalam artikel ini membincangkan usaha dalam mewujudkan bandar pejalan kaki, di mana plan bandar ini menekankan penggunaan lalur pejalan kaki serta menggalakkan mobility yang mampan. Maksud mobility mampan ialah pergerakan manusia di dalam dan antara persekitaran bandar dan luar bandar dengan cara meminimumkan kesan negatif dalam alam sekitar, sosial, dan ekonomi, serta memberi manfaat dari aspek kesehatan dan alam sekitar. Manfaatnya terhadap alam sekitar ialah pelepasan asap kendaraan akan terus berkurangan apabila ramai orang berkurangan menggunakan kendaraan bersendirian. Ini juga mendorong kepada udara yang bersih. Manakala manfaat terhadap kesehatan ialah mengurangkan risiko masalah pernafasan, karena bandar yang dilengkapi kemudahan pejalan kaki cenderung memiliki pencemaran udara yang lebih rendah. Tambahan pula, berjalan kaki adalah satu senaman ringan yang boleh meningkatkan kecerdasan fisikal. Dalam artikel ini juga mencanangkan lorong pejalan kaki dibina beberapa kedai, restoran, fasiliti, tempat awami lain di sepanjang laluan pejalan kaki sebagai satu bentuk kawalan dalam kalangan pejalan kaki. Bukan itu sahaja, pembinaan sebuah lorong pejalan kaki perlulah memiliki beberapa ciri yang boleh menggalakkan masyarakat untuk menggunakan kemudahan tersebut. Misalnya, lorong pejalan kaki yang selamat, di mana pejalan kaki bebas dari konflik dengan pengguna jalan raya dan kendaraan bermotor semasa berjalan bagi mengelakkan kemalangan berlaku. Ciri kedua ialah seronok dan selesa. Kualiti persekitaran yang disepadukan dengan eksis pengangkutan lain atau menyediakan kemudahan sokongan berjalan kaki kepada masyarakat yang mempunyai kebolehan yang berbeza, seperti kanak-kanak, orang kelainan upaya, warga emas, orang sakit, dan wanita mengandung. Melihat kepada kawasan Kota Kinabalu yang mengalami masalah lorong pejalan kaki yang tepat, di mana masalah ini juga dihadapi oleh saya sendiri. Saya sebagai pelajar yang tinggal di luar, yaitu di University Apartment 2, mendapati amat sukar untuk saya ke kedai runcit seperti Nine Speed Mart di Jalan Sulaman dengan hanya berjalan kaki, walaupun jarak perjalanan hanya 1 km dan hanya mengambil 15 menit dengan berjalan kaki. Keadaan ini menyebabkan saya terpaksa menempuh perkhidmatan e-hailing atau menaiki bus bertambang. Sekiranya lorong pejalan kaki dibina di sepanjang Jalan Sulaman yang menjadi tumpuan penduduk taman perumahan, dianya akan kerap digunakan karena sepanjang jalan tersebut mempunyai kedai-kedai runcit yang menjual barangan dapur, kedai makan, dan lain-lain fasiliti. Keadaan ini akan memudahkan pelajar, terkiralah pelajar, pekerja maupun keluarga yang memilih untuk berjalan kaki merasa selamat karena mereka berjalan di lorong khas pejalan kaki. Oleh itu, peranan ahli sosiologi dalam mengimplementasikan Smart City di Kota Kinabalu adalah mengkaji keperluan dan pilihan masyarakat dengan memahami keperluan dan pilihan masyarakat terhadap mobiliti pejalan kaki agar dapat membantu merancang infrastruktur yang sesuai dengan keperluan dan budaya setempat. Selain itu,
ahli sosiologi berperanan membimbing masyarakat tempatan dalam proses perencanaan dan implementasi. Contohnya, dengan memberi pendidikan dan maklumat, di mana ahli sosiologi ini membantu menyampaikan maklumat yang jelas dan objektif kepada masyarakat tentang manfaat, tujuan, dan perkembangan benar pejalan kaki. Sekian dari saya. Terima kasih. Seperti yang kita tahu, Smart City merupakan perbandaran ataupun pembangunan yang baru berdasarkan teknologi ataupun berdasarkan ICT bagi memudahkan kehidupan masyarakat setempat. Dalam menjayakan Smart City ini terdapat beberapa halangan ataupun cabaran yang perlu dihadapi. Oleh sebab itu, wujudnya SDG ataupun Sustainable Development Goals. Dalam SDG yang ke-11 telah dicerahkan terdapat beberapa halangan. Salah satunya ialah pengurusan sisa pepejal. Berdasarkan artikel yang setelah kaji, yaitu Real-Time Smart Garbage Bin Mechanism for Solid Waste Management in Smart Cities, terdapat beberapa langkah ataupun beberapa cadangan bagi menangani cabaran ini. Yang pertama ialah membangunkan sistem pemantauan tahap tong sampah. Ianya berkelebihan pada sistem yang dibuat yang berdasarkan ICT. Ia akan menghasilkan sistem semak status sampah secara otomatik. Sekaligus sisa pepejal dapat dikawal dan bandar-bandar pintar ini ataupun smart cities sentiasa dalam keadaan bersih dan tidak mempunyai sebarang pencemaran. Implementasi smart city di Kota Kinabalu terdapat beberapa isu yang kita hadapi. Yang pertama ialah terdapat tempat pembuangan sampah yang tidak terkawal dan tidak terurus, seperti di Telipuk, yaitu tapak pelupusan sisa pepejal kayu madang Telipuk di Kota Kinabalu. Dan tapak yang tidak terkawal ini menyebabkan pencemaran bau dan sekaligus boleh menyebabkan penjejasan kesehatan manusia. Jadi sebagai peranan seorang ahli sosiologi, saya akan melakukan pemerhatian dan temu bual dengan penduduk yang berada pada sekitar tapak pelupusan sampah dengan mengambil kira apa yang mereka selama ini terbeban. Seterusnya, mendidik masyarakat tentang amalan kitar semula, barangan yang boleh dikitar semula. Barangan yang boleh dikitar semula seperti botol dan juga plastik sampah. Hal ini boleh mengurangkan sisa pepejal dan mengurangkan kos pelupusan sampah di suatu kawasan. Yang ketiga ialah mencadangkan supaya pusat pelupusan sampah perlu menggunakan incinerator sampah agar masalah sampah dapat dikurangkan dan ia tidak menyebabkan pencemaran alam sekitar. Hal ini kerana dengan incinerator pencemaran seperti karbon dioksida dapat dikurangkan dan ia tidak membebankan penduduk sekitarnya, dan juga sisa pepejal dapat dikurangkan. Sekian dan terima kasih.